Kisah Rasul-Rasul 3. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke rumah Tuhan pada pukul 3 petang, iaitu masa berdoa. Di situ, di pintu yang disebut Pintu Indah, ada seorang lelaki yang kakinya lumpuh sejak dia dilahirkan. Tiap-tiap hari dia dibawa ke situ untuk meminta sedekah daripada orang yang masuk ke rumah Tuhan. Apabila dia nampak Petrus dan Yohanes sedang masuk ke rumah Tuhan, dia meminta sedekah daripada mereka. Mereka memandang dia, lalu Petrus berkata, "Pandanglah kami." Kemudian, orang itu memandang mereka dan berharap akan mendapat sesuatu daripada mereka. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Aku sama sekali tidak mempunyai wang, tetapi apa yang ada padaku akan aku berikan kepadamu. Dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu, Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan menolong dia bangun. Seketika itu juga kaki dan pergelangan kaki orang lumpuh itu menjadi kuat. Lalu dia melompat bangun dan mula berjalan ke sana kemari. Kemudian dia masuk ke rumah Tuhan bersama-sama Petrus dan Yohanes, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan dan memuji Allah. Apabila mereka mengenali dia sebagai peminta sedekah yang biasa duduk di hadapan pintu indah di rumah Tuhan, mereka hairan dan kagum melihat apa yang berlaku kepadanya. Orang itu masih mengikuti Petrus dan Yohanes. Apabila mereka tiba di serambi yang disebut Serambi Salomo, semua orang berlari mengerumi mereka kerana kagum. Apabila Petrus melihat orang ramai itu, dia berkata kepada mereka, "Saudara-saudara orang Israel, mengapa saudara semua hairan akan perkara ini? Mengapa saudara-saudara merenung kami? Adakah saudara-saudara menyangka bahwa orang ini boleh berjalan kerana kuasa kami atau kerana kami taat kepada Allah? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan nenek moyang kita sudah mempermuliakan hambanya Yesus. Yesus itulah yang saudara-saudara serahkan kepada pihak berkuasa dan yang saudara-saudara tolak di hadapan Pilatus, meskipun Pilatus hendak membebaskan dia. Dia suci dan baik, tetapi saudara-saudara menolak dia dan meminta Pilatus melepaskan seorang pembunuh. Saudara-saudara membunuh dia yang memberikan hidup sejati kepada semua orang. Tetapi Allah sudah membangkitkan dia daripada kematian, dan kami menyaksikan perkara itu. Dengan kuasa Yesus, orang lumpuh ini dikuatkan. Apa yang saudara-saudara lihat dan saksikan ini berlaku kerana dia percaya kepada Yesus dan kuasanya. Kerana orang itu percaya kepada Yesus, dia sembuh, seperti yang sudah saudara-saudara lihat sendiri. Saudara-saudara, sekarang saya tahu bahwa apa yang saudara-saudara dan para pemimpin saudara lakukan terhadap Yesus, tidak saudara-saudara fahami maknanya. Dahulu kala melalui nabi-nabi, Allah memberitahu bahwa penyelamat yang diutusnya harus menderita. Demikianlah perkara itu berlaku seperti yang dikehendakinya. Oleh itu, bertaubatlah daripada dosa dan kembalilah kepada Allah, supaya Dia menghapus dosa saudara-saudara. Jika saudara-saudara bertaubat, saudara sekalian akan mengalami kesegaran rohani. Tuhan akan menyuruh Yesus datang kepada saudara-saudara, karena dia sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat saudara-saudara. Dia harus tinggal di syurga sehingga tiba masanya bagi Allah menjadikan semuanya baru, seperti yang difirmankan oleh Allah melalui nabi-nabinya yang suci pada zaman dahulu. Musa pernah berkata, "Tuhan Allah kamu akan mengutus seorang nabi kepada kamu seperti dia mengutus aku. Nabi itu akan datang daripada bangsa kamu sendiri. Kamu harus mendengar semua yang dikatakannya. Sesiapa yang tidak mahu mentaati kata-kata nabi itu, akan disingkirkan daripada umat Allah dan dibinasakan." Semua nabi yang menyampaikan berita daripada Allah, termasuk Nabi Samuel dan nabi-nabi yang kemudian daripadanya,
memberitakan apa yang berlaku pada zaman ini. Janji-janji Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi itu untuk saudara-saudara juga. Dalam perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan nenek moyang saudara-saudara, Allah berfirman kepada Abraham, "Melalui keturunanmu, aku akan memberkati semua bangsa di bumi." Perjanjian itu untuk saudara-saudara juga. Demikianlah Allah memilih dan mengutus hambanya kepada saudara-saudara terlebih dahulu untuk memberkati saudara sekalian. Dia berbuat demikian dengan menyebabkan saudara sekalian bertaubat daripada cara hidup yang jahat.